Hai, Assalamualaikum gengs. Welcome to my channel, Rose Nico Diary. Hari ini aku akan kongsikan sebuah cerita seram mengenai Lebuh Raya Karak. Walaupun tak asing bagi kita mengenai kisah seram Lebuh Raya Karak ni, tapi rasanya ada beberapa cerita yang mungkin korang belum dengar dan aku akan kongsikan dengan korang hari ini. Lebuh Raya Karak atau nama rasminya Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak adalah lebuh raya capaian separa sejauh 60 km yang kita semua pun dah tahu ianya menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang. Lebuh raya ini mempunyai sepasang terowong di kawasan peranginan terkenal di Malaysia yang tak lain tak bukan ialah Genting Highlands. Genting Highlands ni tempat peranginan yang selalu orang pergi. Aku pun pernah pergi tapi 2 kali je. Kisah pertama yang akan aku kongsikan dengan korang ialah Nampak Emak Saya Tak. Kisah ni menceritakan tentang seorang lelaki yang berasal dari Kuala Lumpur mahu pulang ke rumah pada waktu malam. Mungkin akibat terlalu letih dan mengantuk pada malam itu, lelaki ini yang begitu suci pemikirannya daripada kisah-kisah hantu di Lebuh Raya Karak mengambil keputusan untuk berhenti memandu dan tidur di dalam kereta di tepi jalan. Dijadikan cerita, baru sahaja beberapa minit dia terlelap, dia kembali dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap dari luar. Rupa-rupanya ada seorang budak lelaki yang merenungnya tanpa berkelip-kelip dan bertanya kepadanya, "Di mana ibunya?" Kau nak tahu tak dia tanya macam mana? Dia tanya macam ni, "Bang, nampak mak saya tak?" Pemandu yang kita gelarkan sebagai seorang lelaki itu pun mempunyai naluri yang kuat untuk menghidupkan enjin kereta dan memecut laju keretanya. Namun, tidak berhenti di situ. Budak lelaki yang menjadi hantu sesat itu pun terus mengejar lelaki itu sambil terus bertanya, "Di manakah ibunya?" Dia tetap bertanya macam ni, "Bang, nampak mak saya tak bang? Bang, nampak mak saya tak bang?" Sambil terus mengejar lelaki itu. Dalam keadaan takut dan panik kerana dia dikejar oleh hantu budak mencari mak tu, tiba-tiba ada kereta peronda polis yang mengekorinya daripada belakang. Dan ketika itulah budak misteri itu pun menghilangkan diri. Lelaki yang dalam ketakutan itu pun menceritakan segala-galanya kepada pegawai polis. Pada muka kau. Dan pegawai polis itu pun memberitahu kepada lelaki itu bahawa pada suatu ketika dahulu ada kemalangan berlaku di situ. Kemalangan itu berlaku dipercayai kerana penumpang di dalam kereta tersebut tidak memakai tali pinggang keledar keselamatan semasa memandu. Patutlah kau kemalangan tak pakai tali pinggang rupanya. Dalam kemalangan itu, ibu kepada budak tersebut telah tercampak keluar dari keretanya, manakala budak tersebut kekal di dalam kereta. Disebabkan hal itu, budak tu pun masih lagi merayau-rayau mencari ibunya sehingga kini. Ada orang kata, semasa kemalangan itu berlaku, budak itu yang duduk di bahagian depan manakala ibunya sebagai pemandu, dan dalam kemalangan itu, cermin pecah dan kaca masuk ke dalam mata budak itu. Seram. Baiklah, kisah kedua yang akan saya ceritakan merupakan kisah yang paling popular dalam kalangan kita, lagi-lagi di media sosial. Kisah ni pernah dijadikan movie dan tak lain tak bukan mestilah hantu Volkswagen kuning. Hantu Volkswagen kuning ini dipercayai mula mengganggu kenderaan di Lebuh Raya Karak sejak tahun 1956. Tapi selepas Lebuh Raya Utara Selatan dibina merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang, sejak itulah hantu Volkswagen kuning semakin ketara muncul dengan mengganggu kenderaan yang lalu lalang di situ. Puncak kewujudan hantu Volkswagen kuning ini dipercayai bermula dari sebuah kisah seorang isteri curang yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya. Sang suami mati sambil menyimpan rasa dendam untuk memiliki semula Volkswagen kuning tersebut. Volkswagen kuning ini akan muncul secara tiba-tiba dan sekiranya pemandu memotong kereta tersebut, ia akan berada di hadapan secara mengejut.
Dipercayai kemalangan berlaku disebabkan gangguan Volkswagen kuning. Menurut pengalaman seorang pelajar UIA yang datang dari Gombak menuju ke Temerloh dengan motosikal pernah melalui dan terserempak dengan kereta kuning di lebuh raya itu pada tahun 2009 pada waktu senja kira-kira jam 7.30, dan disebabkan beliau mengetahui akan misteri tersebut, beliau hanya ambil langkah bertenang dan tidak memotong kereta tersebut. Kereta tersebut bergerak tanpa pemandu. Volkswagen ni kan dipercayai akan muncul secara tiba-tiba, dan sekiranya ada pemandu yang memotong kereta tersebut, ia akan berada di hadapan secara mengejut. Dipercayai kemalangan berlaku disebabkan oleh gangguan Volkswagen kuning. Kalau aku kena ganggu dengan kucing kuning yang gigit hidung. NANI? Kisah ketiga yang akan aku kongsikan merupakan kisah 4 rakan yang bernama Saifullah, Azizi, Malik dan Hadi. Tanpa berfikir panjang, pintu kereta ditutup dan Saifullah menekan pedal minyak semahunya. Malik yang dalam keadaan ketakutan menekuk mukanya, manakala Azizi pula sedang menenangkan Malik. Tingkap yang sebelum itu dibiarkan terbuka pantas ditutup. Hadi bertanya, apa yang mereka nampak dan kenapa ketakutan sampai begitu sekali? Ketika mereka berada dalam detik cemas, Saifullah pun menceritakan apa yang dia nampak kepada Hadi. Weh, aku rasakan aku nampak Pontianak. Dia tengah baring terlentang atas but kereta kau, tapi muka dia menghadap kita. Masa aku toleh ke belakang tadi, mata aku betul-betul nampak matanya, kata Saifullah. Ketika menceritakan detik cemas itu, dia dan rakan-rakannya disapa makhluk halus di lebuh raya Karak. Menyeramkan bukan? Mendengar pengakuan rakannya, Hadi cuba memberanikan diri dan pandang ke belakang menerusi cermin sisi. Pol, betul lah, aku nampak ada benda dekat belakang, kata Hadi. Mendengarkan katanya, kami semua tidak putus membaca kalimah Al-Quran. Hadi pula beberapa kali mengalunkan azan dalam tempoh 15 minit. Apabila keadaan menjadi tenang, baru 4 sekawan ini faham mengapa lori dan kereta yang memintas mereka tidak henti-henti menyalakan lampu besar. Mungkin mereka nak bagi tahu kita pasal lembaga tersebut, tetapi kita yang tak faham. Mujur juga mereka masih boleh mengawal kenderaan kerana panik dan takut, melampau juga boleh mengundang kemalangan. Sehingga kini mereka masih mengelak untuk melalui lebuh raya Karak pada waktu malam. Ada yang mengaitkan gangguan-gangguan tersebut terjadi diakibatkan oleh kejadian kemalangan maut yang kerap berlaku di situ. Ada juga yang berpendapat kawasan tersebut memang keras kerana ia adalah tapak asal perkuburan lama. Kisah keempat yang akan aku kongsikan dengan korang merupakan kisah yang agak popular juga di kalangan kita. Tidak lain tidak bukan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang keretanya rosak dan tersadai di tepi jalan. Sepasang suami isteri yang masih muda bersama bayi mereka sedang dalam perjalanan di lebuh raya Karak. Ketika itu waktu malam. Mereka memilih waktu malam untuk mengelak traffic jam dan panas matahari. Samalah macam kita pun tak suka panas matahari kan? Traffic jam apatah lagi. Semasa si suami memandu dalam kesunyian, tiba-tiba kereta yang dipandunya menghadapi masalah dan enjin terus mati. Si suami terkejut sebab dia memang dah make sure yang semua dia dah periksa dan kereta dia memang okey sebelum dia memulakan perjalanan jauh demi keselamatan keluarganya. Kemudian mereka tiada pilihan lain kecuali berhenti di tepi jalan. Si suami pun mengambil keputusan untuk keluar dan periksa kereta mereka, manakala si isteri bersama anak mereka menunggu di dalam kereta. Selepas beberapa minit, si suami kembali semula dan memberitahu yang dia tak jumpa apa-apa masalah dan cuba untuk menghidupkan kereta itu lagi. Tetapi kereta tersebut masih tak nak hidup. Akhirnya si suami terpaksa membuat keputusan yang sukar, sama ada tunggu sahaja sampai kereta lain lalu atau cari pondok telefon berdekatan. Aku tak pasti ada ke tidak telefon berdekatan kat situ sebab jalan situ kan sunyi dan takkanlah ada pondok telefon pula kat sana. Tidak ingin meninggalkan keluarganya, si suami mengambil keputusan untuk menunggu. Namun, setelah 20 minit menunggu, tiada satu kereta pun yang lalu di situ. Si suami tiada pilihan. Dia nekat untuk cari pondok telefon berdekatan.
Ada ke telefon kat situ weh? Kalau aku cari pun aku rasa aku pun takut. Sebelum pergi, dia menasihati isterinya untuk mengunci pintu kereta lalu dengan berat hati pergi meninggalkan isteri dan anaknya. Si isteri hanya melihat si suami berjalan pergi dengan kerisauan di minda. Dia berdoa agar seseorang akan ternampak kereta mereka yang rosak dan menawarkan bantuan. Ya, aku pun kalau macam tu akan tunggu jalan kita. Aku takkan berani keluar. Berjam-jam menunggu, kerisauan si isteri makin bertambah. Mana tidak, si suami belum balik-balik lagi. Tiba-tiba, dia terlihat cahaya biru dan merah yang datang dari kereta peronda. Melalui cermin pandang belakang, dia nampak seorang anggota polis keluar dari kereta dan menuju ke kereta rosak tersebut. Mereka meminta si isteri untuk keluar dari kereta rosak secara senyap dan jangan pandang belakang. Tanpa mengeluarkan kata-kata yang banyak, si isteri keluar bersama bayi dan berjalan ke arah kereta polis dengan anggotanya. Bila dia sudah berada di jarak yang selamat, dia pun menoleh ke belakang dan terlihat kepala tanpa badan suaminya di atas kereta mereka. Mesti dia rasa macam, kenapa aku tak boleh pandang belakang pula? Sehingga hari ini, badan si suami belum ditemui. Maknanya, masa dia tengok atas kereta tu, dia cuma nampak kepala je. Dipercayai, sepanjang menunggu suaminya pulang ke kereta dari pondok telefon, terdapat beberapa bunyi dentuman yang datang dari atas bumbung kereta tersebut. Aku rasakan suami dia tengah smackdown dengan hantu tu. NANI?! Kisah kelima dan merupakan kisah terakhir yang akan aku kongsikan merupakan kisah yang bertajuk Panggilan Seram ke Sebuah Saluran Radio. Dengar tajuk ni pun aku yang nak cerita, aku yang merinding. Pada suatu malam, seorang DJ radio pada tahun 90-an mengadakan satu rancangan berkongsi cerita-cerita seram. Ada seorang pemanggil yang hendak menceritakan satu pengalaman ngeri. Cerita itu didengar secara langsung di radio oleh semua pendengar seluruh Malaysia. Pemanggil itu telefon dan menceritakan pengalaman dia sedang memandu malam di satu lebuh raya bersama isteri, anak dan kedua orang tuanya. Yang mana kemudian mereka terlibat dalam satu kemalangan tragik, kereta yang dipandu itu terjatuh ke dalam gaung. Kau boleh bayangkan tak, masa dipandu tu dia terlibat kemalangan dan kereta yang dipandu tu jatuh ke dalam gaung. Dia memberitahu dia sangat sedih kerana kedua orang tuanya dan seluruh ahli keluarganya meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Akhir sekali dia berkata, dia nampak dirinya juga mati di tempat kejadian, diikuti dengan hilai tawa dan kemudian talian terus terputus. DJ radio berkenaan cuba memanggil semula beberapa kali dan panggilan tidak dapat disambung lagi. Beberapa minit kemudian, rancangan kembali seperti biasa. Ramai yang menyangka ia hanya sekadar satu panggilan palsu atau prank call. Namun, keesokan harinya, di akhbar terpampang berita mengenai kemalangan di kilometer yang sama seperti yang diceritakan oleh si pemanggil radio malam tadi. Dan mangsa yang mati adalah 2 orang warga emas, seorang kanak-kanak dan sepasang suami isteri. DJ radio berkenaan terkejut lalu cuba mendengar semula rakaman malam tadi dari pemanggil misteri tersebut. Namun, rakaman tersebut kosong dan hanya dipenuhi dengan bunyi senyap yang mengerikan. Sebelum menutup kisah ini, aku ada satu soalan yang ingin aku tanyakan kepada korang semua. Korang percaya ke tidak tentang kewujudan hantu-hantu ataupun makhluk halus yang berada di lebuh raya Karak? Kalau korang mempunyai pengalaman yang pernah korang lalui di lebuh raya Karak ini, korang boleh kongsikan di komen.